mudah-mudahan segala usaha dan juga amal yang kita lakukan pada hari ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang saleh. Allahumma amin. Hadirin mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan kita yang lalu alhamdulillah kita telah selesai membincangkan bab kita yang ke-52. Kita telah selesai membincangkan bab kita yang ke-52, iaitu babu ma jaa fi 'aishin nabiy sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang mana datang hadis-hadis yang membicarakan tentang bagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana, dan diakhiri dengan dua hadis yang kita baca, itulah hadis yang menceritakan bagaimana sahabat-sahabat ini menceritakan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana ketika mana mereka hidup bersama dengan Nabi. Pada malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan masuk bab kita yang seterusnya, bab yang baru, iaitu bab ke-53, iaitu babu ma jaa fi sinni Rasulillah. Ya? 61. Bab 61. Baik. Dan saya punya kitab dia tak sama susunan dengan tajuk saya, kitab saya ni tajuk ke-53, iaitu umur Nabi. No? Hak yang tadi ya? Usia umur lah kan? Usia Rasulullah, umur Nabi lah. Dia memang ada sebahagian daripada kitab-kitab yang kitab Syama'il ini pun ada juga terjemahan ataupun kitab Arab sendiri pun ada susunan dia tak sama. Itu benda biasa tuan-tuan. Benda biasa. Okey, baik. Bab kita ni tuan-tuan, bab yang ke-53, iaitu bab ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada berbaki lagi berapa bab saja lagi tuan-tuan. Malam ni bab yang ke-53, iaitu bab umur Nabi, usia Nabi. Kemudian kita ada lagi 3 bab, iaitu bab berkaitan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam next month. Kemudian bab ke-55, bab ma jaa fi mirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab berkaitan dengan tinggalan pusaka Nabi. Dan yang terakhir iaitu bab yang ke-56, fi ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, melihat Nabi di dalam tidur. Jadi maknanya ada 4 bab saja lagi termasuk dengan bab kita pada malam ini. Kemudian habislah tuan-tuan kitab kita. Tuan-tuan, kitab tu kitab lain tu. Silap kitab. Tak apa, silap kitab tak apa. Jangan silap pangkah ya. Silap pangkah orang lain pun merana juga. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini kitab kita, kitab Syama'il. Baik. Malam ni tuan-tuan kita tengok bab kita yang ke-53, iaitu bab ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan umur, membicarakan tentang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, pasal apalah Imam At-Tirmizi membawakan hadis berkaitan dengan umur Nabi?
Sedangkan umur Nabi ni satu benda yang sudah ma'ruf. Semua orang tahu. Nabi jadi Rasul umur 40. Kemudian Nabi wafat 63. Jadi semua orang tahu yang tu. Tapi pasal apa yang Imam At-Tirmizi pergi bawa beberapa hadis berkaitan dengan umur Nabi, kemudian jadikan dia pula dalam satu bab yang ke-53 ini. Dia ada pasal. Ada pasal. Baik. Jadi apa kepentingan dia yang sebenarnya? Sebelum kita nak baca hadis dalam bab ni, kita nak tengok dulu pasal apa Imam An-Nawawi, Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala memasukkan beberapa hadis yang membincangkan tentang umur baginda. Kita tengok apa signifikan dia, apa kepentingan dia membicarakan tentang umur Nabi. Kan? Kalau umur Nabi lebih ke kurang ke, tak ada apa masalah pun, tak ada bertambah ataupun berkurang beragama ni. Tapi pasal apa Imam At-Tirmizi memasukkan juga dan bahkan menjadikan dia satu bab. Ni kita nak tengok pada malam ni insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Baik. Kata Imam Ghazali, kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, bab ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi macam yang kita sebut tadi, pasal apa yang Imam At-Tirmizi masukkan bab berkaitan dengan umur. Yang pertama sekali kita nak kena faham tuan-tuan bahawa bangsa Arab zaman dulu lah, daripada zaman dulu, dia adalah satu bangsa yang tak pernah ambil tahu pasal bila beranak. Ataupun mudah bahasa dia ialah orang zaman dulu, zaman Nabi, zaman Arab dulu, dia pun tak apa nak kisah ambil, tak apa nak begitu ambil kisah sangat dengan tarikh kelahiran ni, kerana dia pun tak sambut birthday. Bukan macam orang kita. Umur 70 gigi tak ada pun duk embuih apa? Duk embuih lilin ni. Hafu. Orang fuh, dia hafu. Nak bang tak ada gigi. Kan? Sambutlah birthday. Allahu Akbar. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Sambutlah, makanlah kek, lantaklah banyak-banyak pun tak apa. Sakit bukan ubat. Orang Arab ni tuan-tuan, dia tak ambil tahu pun pasal dia punya birthday. Dia tak berapa nak ambil kisah, dan dia tak pernah sambut pun tentang birthday dia ni. Di kerana itu mereka ni tak tahu pun, kebanyakan mereka tak tahu bila dilahirkan ataupun tarikh yang tepat bila dilahirkan. Itu satu. Yang kedua, orang Arab ni tuan-tuan, daripada daripada zaman Arab awal jahiliah dulu lagi, bukan daripada zaman jahiliah lagi, daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, orang Arab mereka ni ada tarikh dia, ada hari dia, ada berapa hari bulan dia, dan ada bulannya. Cuma yang tak ada satu je, tahun tak ada. Sebab itu kalau kita tengok macam mana zaman sebelum Nabi dilahirkan, tahun Nabi dilahirkan itu pun disebut dengan tahun gajah, iaitu mengambil sempena peristiwa tentera Abraha yang main menyerang Kaabah. Maka oleh kerana itu dinamakan tahun itu sebagai tahun Al-Fil, Amul Fil, tahun gajah. Tepatnya beberapa bulan sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang Arab mengambil ataupun menetapkan nama tahun itu berdasarkan yang saya sebut tadi, peristiwa-peristiwa. Yang pertama, tahun gajah. Kemudian ada juga disebut dengan tahun Fijar, Amul Fijar, iaitu
mengambil sempena peristiwa Perang Fijar. Perang Fijar ni berlaku pada zaman Nabi SAW masih kanak-kanak. Banyak riwayat. Ada yang kata berlaku Perang Fijar itu ketika Nabi berumur 7 atau 8 tahun. Ada juga yang meriwayatkan kata tahun pada ketika umur Nabi 14 tahun. Dinamakan dengan Perang Fijar kerana berlakunya perang tersebut, macam dah sebut dah cerita ni bulan lepas. Asalnya lah. Kan saya sebut tempat lain, saya pun tak ingat tempat lain. Sebab saya kuliah merata tak tahu tahun mana kan, tak apa. Kalau biasa dengar pun buat macam buat macam nganga gitu, tak biasa dengar. Baru seronok nak cerita. Kan. Baik. Perang Fijar ni berlaku dengan sebab kerana berlakunya peperangan itu pada bulan-bulan haram. Orang Arab zaman berzaman, mereka ni memuliakan 4 bulan yang dipanggil dengan bulan haram. Kita dah sebut dah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ila akhiril ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak 12 bulan. Bila Allah menciptakan hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi, bersama dengan penciptaan langit dan bumi itu juga Allah menciptakan masa yang disebut dengan bulan. Disebut dengan tahun, disebut dengan bulan, disebut dengan jam, minit dan sebagainya. Allah ciptakan. Allah tentukan bahawa setahun ada 12 bulan. Ada juga kalender-kalender yang buat kiraan setahun 10 bulan. Tapi akhirnya kalender itu sendiri ditambah juga dengan 2 lagi bulan, digenapkan menjadi 12 juga. Wahai ada sebahagian kalender yang mengira 10 bulan setahun, lagi pendek tapi akhirnya tetap ditambah juga menjadi 12 bulan kerana bertentangan dengan fitrah yang Allah tentukan, iaitu setahun 12 bulan. Dan Allah jadikan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan dipanggil sebagai bulan haram, minha arba'atun hurum. 4 bulan haram. Haram ini bukan maknanya haram hukum. Hukum haram, wajib ke, sunat ke, tak, bukan. Haram ni maknanya ialah mulia. Bulan yang mulia. Maka kerana itu tak boleh berlaku peperangan di dalam 4 bulan ini. 4 bulan ni apa dia? Bulan Muharram, bulan Rejab, bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. 4 bulan ini adalah bulan haram, maka tak boleh berperang. Dinamakan dengan perang Fijar. Fijar ni maknanya fujur lah. Fujur makna jahat. Fa'allahamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur, kejahatan. Ada orang diberikan ilham untuk buat jahat, ada orang diberikan ilham buat benda baik. Fujur ataupun Fijar ini dinamakan kerana mereka berperang pada salah satu daripada 4 bulan haram ini. Maka kerana itu dinamakan dengan perang Fijar. Panjanglah cerita dia. Dia ada cerita dia. Baik, saya tak mau cerita tu. Jadi maknanya berlaku perang Fijar dan dinamakan dengan tahun itu tahun Fijar. Dan perkara ini tuan-tuan berterusan sehinggalah di zaman Nabi SAW. Kerana ketika itu orang Arab dia tidak ada takwim, dia tak ada kalender lagi. Maka di zaman Nabi pun berlaku juga beberapa tahun yang dinamakan dengan bersempena dengan sesuatu peristiwa. Antaranya dipanggil dengan Sanatul Izni, tahun keizinan. Iaitu tahun diizinkan umat Islam berhijrah. Kemudian ada juga tahun yang dipanggil dengan tahun Al-Amr, Sanatil Amri, iaitu tahun perintah.
Perintah apa? Perintah berlakunya perang. Yang ni tahun 2 Hijrah lah. No? Peperangan pertama 2 Hijrah. Tapi zaman tu tak sebut lagi lah 2 Hijrah. Masa tu masih lagi dinamakan dengan sempena nama-nama tertentu. Kemudian ada juga dia panggil dengan tahun Zilzal, tahun yang gementar, tahun Zilzal ni maknanya gempa bumi, tapi bukan berlaku gempa bumi pada tahun itu. Tahun itu berlaku agak kesukaran hidup umat Islam pada ketika itu kerana berlakunya perang Khandaq. Jadi setiap tahun-tahun itu dia ada nama-namanya. Sehinggalah berterusan perkara ini sampailah Rasulullah wafat, sampailah zaman Sayyidina Abu Bakar pun wafat, mai zaman Sayyidina Umar. Bila mai zaman Sayyidina Umar pun masih lagi belum ada kalender lagi, masa ni tak ada lagi. Sehinggalah tahun yang ketiga ataupun tahun keempat Sayyidina Umar jadi khalifah. Ketika ini mai satu pengaduan daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ni dia gubernur di satu tempat. Ada kata Mesir, ada kata pada ketika itu di Basrah. Jadi saya tak apa nak tepat yang mana satu, sama ada ketika itu di Mesir ataupun di Basrah. Dapat satu surat arahan daripada Sayyidina Umar. Ketika mereka nak melaksanakan perintah tersebut, mereka tengok hanya ada tarikh pada bulan Sya'ban. Tahun mana mereka tak ingat. Sama ada arahan ni, adakah surat ni tahun lepas ataupun tahun ni. Jadi mereka tak tahu tahun bila. Maka timbul kekeliruan itu, mereka pun hantarlah kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, kita ada masalah. Masalah kita ialah surat yang Tuan hantar ni kami tak tahu Sya'ban tahun bila. Tahun sudah ke tahun ni? Oleh kerana tak ada tahun lagi pada ketika itu, maka Sayyidina Umar dengan kuasanya sebagai Amirul Mukminin, khalifah, memanggil semua sahabat-sahabat Nabi yang masih ada, berbincang macam mana kita nak tentukan ataupun kita nak buat, nak selesaikan masalah ini. Selagi mana tak selesai, maka kita akan ada pilah masalah tiap-tiap tahun. Jenuh nak fikir tahun ni nak jadi apa pula, tahun ni nak jadi apa pula, baru dinamakan dengan satu-satu tahun. Jenuh. Maka akhirnya mereka pun, para sahabat ini pun berkumpul. Sayyidina Umar pun mengajukan masalah. Sayyidina Umar minta pandangan para sahabat macam mana kita nak selesai masalah ini. Maka mereka pun bagi beberapa cadangan. Antara cadangan ialah mereka kata, mari kita tentukan satu tahun, tarikh tahun ini dengan kita mulakan satu kalender baru, iaitu kita ambil sempena kelahiran Nabi SAW. Sama macam orang Masihi yang mengambil sempena kelahiran Sayyidina Isa Al-Masih. Maka cadangan ini ditolak. Dalam mesyuarat kata tak boleh. Kalau kita bubuh juga, maknanya kita akan sampai satu masa, kita akan jadi macam mereka ini yang mengagungkan Nabi Isa sehingga melampau, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi pandangan itu diterima, maknanya tak boleh, kita tak boleh guna. Kemudian ada juga yang bagi cadangan, kalau lagu tu kita mulakan daripada Nabi SAW turun wahyu. Jadi kita mulakanlah kalender kita daripada tahun pertama turun wahyu. Maka cadangan ini juga ditolak oleh Sayyidina Umar dan juga sahabat yang lain. Kerana mereka kata turun wahyu pun tidak berlaku sebarang perubahan kepada masyarakat Arab. Nabi dapat wahyu, orang Arab tetap perangai macam tu juga. Duk lawan Nabi lagi dengung ada. Jadi sahabat kata okey, tak boleh juga. Kalau lagu tu ada di kalangan sahabat yang kat tangan kata macam ni lah. Kita mulakan tahun ini dengan kewafatan Nabi. Kalau orang Masihi memulakan tahun mereka dengan kiraan daripada tahun pertama kelahiran Al-Masih, kita mula daripada tahun pertama kewafatan Nabi. Jadi tahun
tahun wafat. Cadangan ini juga ditolak kerana kalau mula dengan cadangan mengambil tahun kewafatan Nabi, sudah tentulah tiap-tiap tahun kita akan sedih. Kan pasal hidup ingat kewafatan Nabi. Maka ada seorang sahabat bangkit, dia kata kalau macam tu, apa kata kita mulakan kiraan ini daripada tahun Nabi berhijrah. Kerana apabila Nabi berhijrah, maka berlaku momentum yang besar kepada umat. Bila berhijrahnya Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, maka ketika itulah barulah Islam jadi kuat. Orang ramai makin menerima Islam. Kemudian boleh melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain. Maka cadangan ini akhirnya dipersetujui oleh Sayyidina Umar. Maka bermulalah kiraan tahun ataupun tahun dalam kalender Islam ini bermula daripada tahun hijrah Nabi SAW. Jadi maknanya tuan-tuan, adanya takwim hijri ini bukan daripada satu hijrah Nabi. Tak. Berlakunya takwim hijri ini disusun pada tahun yang ke-17 hijrah. Iaitu tahun yang ketiga ataupun tahun yang keempat Sayyidina Umar jadi khalifah. Nabi wafat tahun 11 hijrah. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, 12, 13 hijrah. Sayyidina Umar naik jadi khalifah tahun yang keempat, iaitu tahun yang ke-14, 15, 16, 17. 17 hijrah baru diwujudkan takwim hijriah. Maknanya selepas daripada 17 tahun Nabi SAW berhijrah. Maka start daripada itulah bermulanya adanya takwim yang kita guna pakai pada hari ini, takwim hijri. Kemudian sahabat-sahabat pun berbincang, kalau kita dah ada tahun lah ni kita nak kira daripada bulan berapa dijadikan sebagai bulan pertama. Ada sahabat kata kita mula daripada Rabiul Awal lah. Tadi dah tolak dah cadangan Nabi dilahirkan. Lah ni kita ambil daripada Nabi dilahirkan. Bincang punya bincang, sahabat kata Nabi lahir pun ramai tak ada perubahan. Kemudian adalah beberapa lagi cadangan yang lain, ada kata bulan Ramadan dan sebagainya. Kemudian mai kepada satu cadangan daripada sahabat. Sahabat kata apa? Kata kita mulakan dengan bulan pertama dalam kalender Islam kita ni, iaitulah bulan Muharram. Bulan Muharram. Kerana apa? Bulan Muharram adalah bulan di mana orang baru balik haji. Bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Zulhijjah bulan yang mempunyai haji. Zul maknanya yang mempunyai, Hijjah haji. Zulhijjah orang buat haji pada bulan tersebut. Bila habis buat haji, orang akan balik. Maknanya bila balik, mereka akan membuka satu lembaran baru dalam kehidupan mereka. Jadi maknanya kita ambil sempena daripada orang balik haji, ada perubahan yang besar dalam kehidupan. Maknanya kita jadikan bulan Muharram bulan yang pertama dalam kalender hijrah. Kerana apa? Kerana dia membawa simbol bahawa orang sedang memulakan kehidupan baru. Jadi kita mulakan tahun atau bulan yang pertama dalam tahun yang baru, lembaran yang baru, kita ambil bulan Muharram. Maka jadilah tuan-tuan, takwim hijri yang kita guna pakai daripada zaman 17 hijrah dulu, zaman Sayyidina Umar, sampailah kita hari ni 1444 tahun hijrah. Tu dia lama dah. Itu sejarah dia bagaimana adanya takwim hijrah. No? Baik. Jadi apa pasal yang Sayyidina Al-Imam At-Tirmizi masukkan cerita ni? Dia ada pasal lah. No? Ada beberapa riwayat. Kerana apa? Kerana di sini ada khilaf di kalangan para alim ulama berkenaan dengan umur Nabi SAW. Yang ni yang kita nak tengok. No? InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Ahmad ibn Mani'. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan
Nabi SAW menetap di Mekah. Nabi menetap di Mekah selama 13 tahun. Yuha ilaihi, daripada hari ataupun daripada tahun pertama diberikan wahyu pada Nabi. Maknanya Nabi jadi Rasul, Nabi jadi Rasul di Mekah selama 13 tahun. Ini menurut pandangan ataupun riwayat daripada Ibnu Abbas. Bukan maknanya Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Ada yang kata, Nabi duduk Mekah 13 tahun. Lepas tu Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Jadi maknanya Nabi lahir di mana? Di Penin. Kan? Tuan-tuan buat Penin lah. Memang Nabi pun beranak di Mekah. Memang beranak di Mekah. Membesar di Mekah sampai umur 40 jadi Rasul. Daripada tarikh pertama Nabi jadi Rasul sampailah Nabi berhijrah, Nabi duduk di Mekah sebagai Nabi dan Rasul 13 tahun. 13 tahun Nabi duduk sebagai Nabi dan Rasul. Bukan Nabi duduk 13 tahun. Tak. Kan ada yang faham lagu tu. Kan lepas tu dia pening. Tapi kata Nabi lahir di Mekah. Dia pening. Kena bagi panadol pula. Maknanya Nabi hijrah tu umur berapa? Umur 53. Maknanya Nabi berhijrah umur 53. Baik. Wabil Madinati 10, dan di Madinah Nabi tinggal selama 10 tahun. Maknanya lengkaplah keseluruhan Nabi menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. Wa tuwfiya wa huwa ibnu 63, dan Nabi SAW diwafatkan oleh Allah pada ketika itu baginda berumur 63 tahun. 36 muda sangat. Kan? Salasin wa sittin, 63 tahun. Jadi maknanya hadis ni nak menerangkan kepada kita tempoh umur Nabi SAW. Hadis ni cerita pasal tempoh umur Nabi. Daripada Nabi SAW diutuskan selepas mana Nabi telah mencapai umur 40 tahun. Umur 40 tahun ini disebut sebagai Sinnul Kamal wan Nuduj. Tahun sempurna akal. Orang umur 40 ke atas ni cerdik dah, matang dah, habis matang dah. Habis matang lah. Maknanya bermula zaman matang ni 40. Kalau tuan-tuan nak terkenyar-kenyar, bawah 40 tak apa lagi. Kalau sambil duduk turun jalan, turun tangga pun duduk terkenyar-kenyar, umur 70 lebih dah, tu nak kena tukar balik umur jadi 37. Tu makna tak apa nak cerdik lagi, tak habis lagi dia punya mimpi tu. No? Tak nak kena mengenang dengan siapa pun. Janganlah duk fikir macam-macam. Taulah dah ubah parlimen dun pun. Sinnul kamal wan nudujul aqli. Maknanya tahun umur 40 orang tu dah sempurna. Dia punya pemikiran dia, tahun dia dah sempurna. Sebab itu Allah Taala menjadikan mengangkat Nabi dan juga Rasul-Rasul ni tuan-tuan semua umur 40. Semua. Tak ada seorang Nabi Rasul pun yang menjadi dan Nabi Rasul mereka setelah umur mereka capai 40 tahun. Nabi takkan bagi orang yang tak sempurna akal. Allah takkan bagi kepada orang nak menjadi Nabi dan Rasul ini, melainkan orang itu mesti akal dia sempurna. Maknanya dia mesti betul-betul matang, betul-betul cerdik. Baru boleh jadi Nabi dan Rasul. Kalau tidak, bagi umur terlalu muda, dia akan jadi, dia akan bawa lah kadang-kadang jadi macam kanak-kanak. Berlari sana, berlari sini, lompat sana, lompat ni. Orang fikir, bapak budak ke budak-budak? Orang katanya lagu tu. Kan? Tiba-tiba pula bawa risalah agama pula. Bawa risalah kenabian. Tapi perangai macam kanak-kanak. Jadi agak-agak tuan-tuan orang nak terima tak? Sudah tentu orang tak terima. Kan? Sudah tentu orang takkan terima. Oleh sebab itu Allah Ta'ala melantik para Nabi dan Rasul semuanya pada ketika umur 40 tahun dan ke atas. Maknanya mereka ni sudah baligh, bukan baligh, sudah mencapai umur yang sempurna. Sinul kamal, umur yang sempurna. Wan nuduj, nuduj ni maknanya ialah matang. No? Umur yang matang Allah Ta'ala bagikan kepada mereka menjadi
menjadi rasul. Jadi Nabi pun jadi rasul ketika umur 40. Dan Nabi diturunkan wahyu dan Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. Dan ini dinamakan Al-Ahdul Makki, zaman Mekah. Zaman Mekah. Waktu zaman Mekah ini adalah zaman Allah Ta'ala menurunkan wahyu-wahyu yang berkaitan dengan keimanan. 13 tahun ni cerita apa? Cerita iman saja. 13 tahun ni cerita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat. Itu semua cerita tu. 13 tahun ni. Sebab itu ayat-ayat Makkiyah semuanya berkaitan dengan iman dan juga hari kiamat. Di mana yang banyak tuan-tuan Makkiyah ni? Surah Makkiyah ni banyak kita tengok di dalam juzuk berapa? Juzuk 30. Juzuk Amma. Soalan cepu mas. Juzuk Amma ada berapa surah? Tu dia. Malaikat maut mai sampai ke depan mata dah, tak tahu lagi berapa surah. Tu jahat tu Ustaz ni. Kan? Macam dia tahu tak? Saya pun baru tahu je. Berapa tuan-tuan? 37 surah. 37 surah. Daripada 37 surah ni dalam juzuk Amma itu, berapa surahkah yang Makkiyah, berapa surahkah yang Madaniyah? Berapa surah yang diturunkan di Mekah dan berapa surah yang diturunkan di Madinah? Tak boleh jawab kan? Berapa? Yang diturunkan di Mekah tuan-tuan ialah boleh kata semua. Yang turun di Madinah dalam juzuk Amma ni ada 3 surah saja. Jadi berapa? 36, 37 tolak 3, maknanya 34 surah. Lebih kurang. Maknanya yang lain tu semua Makkiyah dan semuanya berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat, semuanya berkaitan dengan akidah. Jadi dalam dalam juzuk Amma ini ataupun ayat-ayat surah-surah Makkiyah semuanya menekankan tentang iman. Bila berhijrah nanti di Madinah barulah turun tentang ibadat. Barulah turun tentang hukum hakam. Turun cerita tentang masalah fiqh ke apa ke semua ke, tu nanti bila dah sampai di Madinah barulah ada hukum berkaitan dengan semayang, barulah ada hukum berkaitan dengan apa? Puasa, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan negara Islam dan sebagainya. Dan Nabi SAW duduk ataupun berhijrah ke Madinah dan turun wahyu kepada baginda selama 10 tahun. Di sini dipanggil sebagai Ahdul Madani, zaman Madani. Madani ni hak Madinah lah tuan-tuan. Bukan Madani Malaysia. Madani Malaysia dia rahmah. $1 hampir-hampir RM5. Alhamdulillah. Lepas bulan 8 ni tuan-tuan harga barang naik. Gila-gila punya. Syukur alhamdulillah. Dan Nabi SAW wafat pada hari Isnin dan dikebumikan pada hari Rabu, malam Rabu, di dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu mengikut riwayat yang paling asah, iaitulah Nabi umur baginda 63 tahun. Itu dia. Dilahirnya Nabi SAW pada duha hari Isnin di perkampungan Bani Hashim tahun Gajah. Dan Nabi wafat pada hari Isnin pagi 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sama kelahiran dan juga kewafatan Nabi SAW. Kemudian hadis yang kedua. Jadi maknanya hadis riwayat Ibn Abbas yang ni, Nabi wafat umur 63. Maknanya umur Nabi 63.
Hadis yang kedua, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah an Abi Ishaq an Amir bin Sa'an an Jarir an Muawiyah annahu sami'ahu yakhutubu qala, daripada Jarir dia mendengar Sayyidina Muawiyah berkhutbah. Sayyidina Muawiyah khalifah selepas daripada Sayyidina Ali. Lepas Sayyidina Ali naik Sayyidina Hasan beberapa bulan. Kemudian Sayyidina Hasan letak jawatan, naik Sayyidina Muawiyah. Dan dia dengar Sayyidina Jarir ni, dia meriwayatkan, dia kata dia dengar Sayyidina Muawiyah berkhutbah. Dia kata apa? Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika baginda berumur 63 tahun. Wa Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar pun sama, wafat ketika umur yang sama, 63 tahun juga. Wa Umar, Sayyidina Umar pun wafat tahun yang sama, umur yang sama, 63 tahun. Allahu Akbar. Cari mana lagu ni tuan-tuan? Sahabat yang begitu karib dengan Nabi SAW wafat dengan umur yang sama, 63 tahun. Nabi wafat 63, Sayyidina Abu Bakar pun 63, Sayyidina Umar pun 63. Sayyidina Osman tak? Sayyidina Osman tua sikit. Sayyidina Osman wafat umur dah 82. Sayyidina Ali pun bukan 63. Sayyidina Ali pun umur Sayyidina Ali pun 63. Sayyidina Ali 63. Sayyidina Muawiyah wafat umur 77. Maknanya yang sama dengan Nabi SAW wafat umur yang sama, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Semuanya 63. Cuma Sayyidina Osman sajalah. Sayyidina Osman wafat dia lambat sikit, umur dia lama sikit, panjang sikit. Iaitu disebut Sayyidina Osman umur dia 82 tahun. Taib. Itu maknanya apa dia tuan-tuan? Dia nak sebut kepada kita Sayyidina Muawiyah nak cerita. Kemudian Sayyidina Muawiyah kata apa? Wa ana ibnu 63, dan saya sekarang ini umur 63. Jadi bukanlah maksudnya Sayyidina Muawiyah wafat pada ketika umur 63. Cuma dia habaq sajalah. Lah ni saya dah umur 63. Tak tahulah kalau Allah Ta'ala nak bagi saya wafat 63. Tapi ternyata tak. Dia wafat pada ketika umur dia 77 tahun. Alhamdulillah. Kita azan sat dulu sikit. Nak habis dah bab ni tak banyak pun sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silatul wa syarafa wa ba'athu maqam. Innaka la tuq. Allahumma atina ma ataita 'inaka as-salih. Baik. Jadi cerita dia iaitulah Sayyidina Muawiyah berkhutbah di atas. Dia menyampaikan khutbah, dan ketika menyampaikan khutbah itu dia menyebutkan tentang umur-umur kewafatan Nabi SAW, dan juga begitu juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Dan dia juga sebut ketika itu umur dia adalah umur 63 tahun. Walaisal murad annahu sawfa yamut fi hadhihi sin, dan bukanlah dia dikehendaki maknanya dia akan mati pada umur 63 juga, tak. Karena fala ya'lamul ghaiba illa Allah, tak ada yang tahu tentang ghaib melainkan Allah. Cuma dia sebut sajalah kebetulan ketika itu umur dia 63. Satu faedah dia sebut dalam kitab ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan beza umur dengan Nabi SAW 3 tahun. Maknanya Nabi dah beranak, Nabi dah dilahirkan 3 tahun, Nabi umur 3 tahun baru Sayyidina Abu Bakar dilahirkan. Dia beza 3 tahun. Adapun Sayyidina Umar dilahirkan selepas daripada kelahiran Nabi, beza dengan Nabi sebanyak 13 tahun. Lambat juga. Banyak bezalah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijrah. Sayyidina Umar meninggal wafat pada tahun 23 Hijriah. Ini semua selepas daripada pemerintahan mereka. Baik, kemudian hadis seterusnya. Hadatsana Husain bin Mahdi Al-Basri qala hadatsana Abdul Razzaq an Ibnu Jurayj an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu 63 sanah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda wafat ketika mana baginda berumur 63 tahun. Cuma tengok ada satu lagi riwayat lain pula dia sebut. Qala anba'ana Ammar maula Bani Hashim. Qala sami'tu Ibnu Abbas yaqul. Ini juga kata-kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 65. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada ketika umur 65 tahun. Macam mana? Kan? Jadi yang ini disebut bal hiya ala hisab sana al-milad fil adad. Ini maknanya ikut tahun Masihi lah. Kerana tahun Islam ataupun kita ni kalender takwim Hijri, dia sebulan tak lebih daripada 30 hari. Kita hanya ada 29 ataupun 30 hari saja. Berbeza dengan mengikut takwim Masihi yang menggunakan takwim perkiraan matahari, dia ada 30 hari, dia ada 31 hari, dia ada 29 hari, dan dia kadang ada 28 hari. Jadi tak sama. Cara kiraan dia tak sama. Oleh kerana itu dia ada beberapa puluh tahun, dia akan berbeza setahun dengan tahun Masihi dengan tahun Hijrah. Dia ada beza-beza dia. Tapi apapun kita tuan-tuan, berkaitan dengan hukum hakam agama, semuanya kena mengikut tahun Hijri. Ini kena ingat elok. Kita nak kira apa dia? Nak kira zakat ikut takwim Hijri. Dia bukan kira ikut masih bulan Januari. Bukan dia. Kita nak bayar zakat bukan dia ikut kitaran. Haul dia tu mesti kena, iaitu mengikut kiraan Hijri. Ikut Qamariyah lah, kalender Qamariyah. Begitu juga dengan anak-anak kita nak hayam baligh, cukup umur pun dan naik 13 pun kena ikut tahun Hijri juga. Begitu juga anak cucu kita yang nak ambil anak angkat esok ni. Dia nak ambil anak, dia nak bagi susu, nak jadikan dia anak susuan. Dia tak boleh ikut beranak tahun Julai atau tak boleh.
Dia kena bagi susu 5 kali kenyang itu sebelum dia mencapai umur dia 2 tahun mengikut tahun hijrah. Ini kena pandai, kena tengok. Dalam internet boleh search balik dia lahir tahun bila, bulan berapa, apa sebagainya. Sebab budak kalau lebih daripada 2 tahun, dia tak boleh dah kita nak ambil dia sebagai anak susuan. Anak angkat boleh, tapi anak susuan tak boleh. Jadi tuan-tuan bila ambil dia anak angkat 2 tahun dan ke atas, maknanya dari sudut aurat, dari sudut batal wuduk dan sebagainya, dia berkuat kuasa seperti orang ajnabi juga. Jadi kena perhati elok-elok. Sebab ada orang dia nak ambil anak angkat tapi tak tengok dari sudut kiraan tahun hijri. Kita nak tengok dia anak kita baligh pun kena ikut tahun hijri. Apa pun kena ikut tahun hijri. Hukum-hukum agama kena ikut pada hukum hijri, ikut kalender hijri. Begitu. Kemudian hadis seterusnya, 2 hadis lagi habis dah. Haddatsana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn Aban qala haddatsana Muaz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an al-Hasan an Daghfal bin Hanzalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu 65. Juga diriwayatkan daripada Daghfal bin Hanzalah ni, dia kata Sayyidina Daghfal ni dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, qubida maknanya diwafatkan, dicabut nyawa baginda ketika baginda berumur 65 tahun. Ini pun sama juga. Ada ulama mengatakan 2. Sama ada dia mengikut kiraan tahun Masihi ataupun dia menggunakan kaedah bundar. Dia menggunakan kaedah bundar. Mana yang terdekat. Begitu juga hadis kita yang terakhir ni, hadis pertama dalam kitab kita ni. Ini ulang balik hadis ini. Iaitu hadis riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Kata Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Ini hadis pertama kita tuan. Hadis kitab Syama'il yang pertama, hadis pertama. Ulang balik. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bukanlah seorang yang tinggi ba'in, tinggi renjong. Nabi bukan seorang yang tinggi renjong. Wala bil qasir, dan Nabi juga bukan seorang yang rendah. Wala bil abyadil amhaq, dan Nabi bukanlah seorang yang berkulit putih melepak. Wala bil adami, dan bukan juga kulit adam. Kulit tanah ni maknanya kulit warna coklat. Bukan. Bahkan Nabi ni kulit baginda masyrubun bil humrah, bercampur putih kemerah-merahan. Wala bil ja'dil qatat, dan baginda, rambut baginda bukan rambut yang kerinting, al qatat berpintai-pintai, bukan. Wala bis sabti, dan bukan juga rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam lurus, kerah, bukan. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Allah mengutuskan baginda menjadi Nabi dan Rasul pada ketika baginda berumur 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Nabi duduk di Mekah sebagai Nabi dan Rasul selama 10 tahun. Yang ni pun adalah ala tariq, atas jalan bundar. Sebenarnya Nabi duduk di Mekah menjadi Rasul 13 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah, dan Allah Ta'ala mewafatkan baginda di awal umur 60-an, makna 63. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak ada pada rambut Nabi, ra's pada kepala Nabi, pada rambut Nabi, wa lihyatihi, dan pada janggut baginda, illa 20 sya'ratan bayda, mereka hanya ada 20 helai rambut putih ataupun uban. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda wafat umur 63, tetapi keseluruhan di rambut dan juga di janggut baginda uban tidak sampai 20 helai. Kita kalah. Saya pun kalah. Kerana apa? Kita dah sebut dah dulu masa kita belajar awal-awal dulu, iaitu kerana Allah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi umur 60-an tuan-tuan, 63 berperang.
No, 60-an berperang tuan-tuan. No, 60-an masih lagi gagah. 60-an masih lagi handsome. Itu satu, kerana Allah Ta'ala menjaga Nabi SAW. Tubuh baginda Allah muliakan, Allah jaga. Kerana baginda adalah Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan Nabi terpelihara dalam keadaan yang indah sebegitu. Hadis yang terakhir sama juga dengan hadis yang tadi. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik nahwahu. Hadis yang sama seperti tadi. Allahu a'lam. Habis bab kita yang ke-53. Lepas ni tuan-tuan, kita akan tengok hadis yang bab 54, iaitu babu ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membicarakan hadis berkaitan dengan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah sebut pasal wafat ni, makna habis dalam kitab ni. Tu lah. Wafat ni maknanya habis kitab. Wafat Rasulullah dah habis kitab. Bukan habis umur kita lagi, tak lagi. Dia dulu. Lepas daripada tu baru kita akan tengok bab miras, apa ketinggalan Nabi SAW. Kemudian yang terakhir barulah kita tengok bab berkaitan dengan mimpi Nabi SAW. InsyaAllah ada 3 bab je lagi tuan-tuan. Panjang umur bulan depan, bulan 8, 9, 10 lebih kurang. Bulan 10 tu habislah, atau bulan 11. No, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قل قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.